Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Roslan. Apa khabar anda? Selamat menyambut bulan Ramadan. Saya minta maaf sebab dah lama tak update video. Dan untuk video kali ini, saya ada koleksi kisah seram. Ada 3 buah kisah seram berkenaan dengan Pontianak. Macam biasa, kalau korang baru untuk channel ni, jangan lupa klik button subscribe dan aktifkan sekali notifikasi loceng sebab saya ada banyak lagi perkongsian menarik yang saya nak sharekan dengan korang. Dan terima kasih banyak-banyak kepada korang yang sudi kembali setiap kali saya update video. Jangan lupa tonton video ni sehingga habis. Jangan lupa like, share dan juga komen. InsyaAllah saya akan tambah baik di masa hadapan. So, tak payah buang masa, jom kita mulakan perkongsian cerita kita pada video kali ini. Kisah pertama pada video kali ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Yana dan kejadian ni berlaku kepada kakak dia. Apa yang berlaku dekat kakak dia? Pada masa kejadian, kakak dia dengan seorang lagi adik perempuan dia keluar pergi membeli belah. Keluar jalan-jalan lah sambil-sambil shopping macam tu. Disebabkan diorang ni keluar bertiga, jadi ibu bapa diorang pada masa tu tak adalah limitkan time untuk diorang balik sebab tahu diorang keluar bertiga kan, sekurang-kurangnya parents dia tahu diorang ni pergi mana, bersama dengan siapa dan sebagainya lah. Jadi pada masa kejadian ni, diorang bertiga keluar dan pulang ke rumah lebih kurang pada pukul 11 malam. Okey, kenderaan dipandu oleh kakak dia lah, kakak sulung dia. Diorang sampai kat rumah lebih kurang pukul 11 and diorang ni tinggal dekat rumah macam apartment kos rendah macam tu lah. Okey, bila dah sampai rumah, dekat parking, kakak dia dah park kereta. Kakak dia suruh dua beradik tu naik dekat atas dulu sebab kakak dia nak pergi jumpa kawan dia. Sebab tadi masa diorang pergi shopping, kakak dia memang ada beli barang untuk kawan dia. Jadi dia nak terus pergi hantarlah dekat kawan dia. Walaupun pada masa tu jam dah pukul 11 malam. Sebab menurut kakak dia, kawan dia tu memang tengah tunggu dia pada masa tu. Jadi kawan dia pun memang belum tidur lah. So diorang pun berpisahlah dekat situ. Yang dua beradik tu naik dekat rumah terus, manakala yang si kakak pergi menuju ke rumah kawan dia di aras yang berbeza. So, diorang ni macam tak sedar lah jam dah pukul berapa bila diorang dah sampai rumah sebab diorang teruslah pergi mandi, pergi settle semua dan terus duduk depan TV tengok TV. Biasalah esok cuti, tidur lewat pada malam tu. Jadi bila diorang tengah tengok TV, yang dua beradik ni tengah tengok TV, tiba-tiba mak dia tegur daripada bilik lah. Kakak kau mana? Kenapa tak balik-balik lagi? Jam dah pukul 1 ni. Dan pada masa itulah baru diorang perasan yang sebenarnya jam dah pukul 1. Kiranya daripada diorang balik tadi pukul 9, pumpang-pumpang diorang buat benda, diorang tengok TV, diorang tak sedar jam dah pukul 1 sehinggalah mak dia tegur, kakak kau mana? Kenapa tak balik lagi? Jam dah pukul 1. So bila diorang tengok jam dah pukul 1 and dia nampak kakak dia balik lagi, diorang pun macam tadi kakak pergi jumpa kawan dia nak hantar barang, diorang borak lagi lah kok bu, tak apalah kita orang call. So bila dia call memang tak ada yang pick up, kakak dia tak pick up lah. So diorang ni pun macam risau jugalah kan, walaupun dekat rumah yang sama dah pukul 1 kan. But masa diorang tengah macam risau ke apa macam tu, si Yana ni dia dekat TV dan dekat TV tu memang dekat dengan balkoni lah. So daripada balkoni tu dia boleh nampak yang ada orang sedang berjalan. Dia bukan balkoni yang luar sana, so dia adalah balkoni yang penjalan kaki tu. TV tu memang dekat dengan situ. Jadi bila dia duduk, masih lagi duduk depan TV tu, dia nampak ada orang berjalan dan orang yang berjalan tu dia nampak macam kakak dia. So dia pun cakap lah kat mak dia, tu kakak dah on the way balik. So diorang pun macam teruslah continue tengok TV dan kakak dia pun masuk ke dalam rumah. Ni benda yang sangat hairan sebab kakak dia masuk kat dalam rumah pada masa tu, kakak dia tak bagi salam. Kakak dia tak bagi salam, kakak dia terus buka pintu dan masuk. Kakak dia macam orang kata macam tak cakap apa-apa, hanya diam sahaja dan terus masuk menuju ke dalam bilik. Pada masa ni sebenarnya diorang macam dah heran tau sebab kakak dia tak bagi salam, kakak dia tak tegur mak dia yang ada dekat situ tengah tunggu dia. Yang mak dia pula macam malas lah nak orang kata nak bising-bising dah malam kan. So mak dia pun macam biarlah, lepas tu mak dia terus masuk bilik nak tidur lah sebab mak dia pun memang dah tidur pada masa tu kan. So mak dia pun sambung tidur, sementara kakak dia ni masuk kat dalam bilik, nampak macam kakak dia letak barang, tapi kakak dia ni punya tingkah laku memang sangat-sangat pelik pada masa tu. Memang kakak dia macam
Tak tahu nak cakap macam mana Yana kata, tapi pada masa tu memang boleh nampak lah yang kakak dia memang letak barang, kakak dia memanglah nampak macam buat macam biasa, tapi cara perbuatan kakak dia tu macam aneh. Tapi diorang tak adalah tegur, rasanya macam tak perlu kot nak tegur ke nak panjangkan cerita ke apa kan. So dah settle semua tu, apa benda yang lagi aneh adalah kakak dia boleh terus baring dekat atas tilam, dekat atas katil tanpa mandi, tanpa bersihkan diri. Sedangkan diorang ni berjalan dah sehari suntuk tau, pada tengah hari sampai ke pukul 11 malam. Diorang yang balik tadi tu pun badan berlengas, rasa nak mandi tak sabar-sabar. Tapi yang cik kakak dia ni boleh terus baring atas katil, tak cuci kaki, tak mandi, tak buat apa-apa. Baju pun tak tukar. So masa ni sebenarnya diorang dah rasa macam pelik, sebab si kakak ni adalah antara orang yang paling boleh dikatakan yang pembersih lah. Dia takkan boleh tidur kalau baju dia kotor, kalau baju tak tukar ke apa, dia tak boleh tidur. Jadi diorang macam dah pelik kenapa kakak dia boleh terus tidur, tapi diorang tak tegur. Diorang tak tegur, diorang tak cakap apa. Dalam hati diorang pada masa tu, oh mungkin kakak dia bergaduh kot dengan kawan dia ke, atau dengan boyfriend dia ke kejap tadi, mungkin kakak dia bad mood ke kan. So diorang tak nak tegur, diorang teruslah tengok TV. Tapi masalahnya sekarang ni, walaupun diorang tengah tengok TV, bilik kakak dia tu memang diorang boleh nampak, dan diorang boleh nampak kakak dia sedang baring dekat atas katil tu. Dan masa diorang tengah syok tengok TV ni, tiba-tiba kan, kakak dia yang tengah baring atas katil tu, tangan kakak dia tu bukanlah letak dekat sisi ke apa. Kakak dia ni baring straight je tau, baring terlentang dekat atas katil, dan dua tangan dia tu diletakkan dekat atas perut. Korang tahu macam mana? Macam seolah jenazah yang sedang dibaringkan, yang menunggu untuk dikafankan. Kakak dia baring macam tu, dalam keadaan macam tu. Rasa macam pelik, tapi still benda biasa. Kalau kita ubah posture tidur ke apa, benda tu masih lagi normal kan. Jadi diorang tak tegur, diorang buat dek je. Sampailah tengah diorang fokus tengok TV, tiba-tiba kakak dia bangun daripada katil dan duduk. Masalahnya, apa yang pelik sangat kalau kakak dia bangun dan duduk? Yang pelik ni adalah kakak dia bangun bukanlah bangun macam kita bangun daripada tidur, daripada katil, kita ngesot kanan, ngesot kiri bangun. Tak. Kakak dia bangun memang sebiji macam pocong duduk. Korang pernah tengok kan cerita yang macam mana pocong daripada baring tiba-tiba bangun kan? Yes, macam tu cara kakak dia bangun. Dengan tangan dekat atas perut, daripada baring kakak dia boleh terus duduk je macam tu. So diorang yang dekat luar ni, yang pada masa tu yang memang nampak adalah Yana. Jadi Yana memang dah terkejut lah. Sebenarnya tadi diorang ni memang dah nak tidur, TV dah tutup. Tapi disebabkan diorang tengok kakak diorang macam tu, diorang ni 3 orang tidur satu bilik tau. So bila diorang tengok kakak diorang dalam keadaan yang macam bad mood macam tu, jadi dua beradik ni tak naklah tidur dalam bilik. Diorang baringlah dekat ruang tamu je, diorang baringlah dekat sofa tu je. So masa diorang tengah baring ni pun, diorang belum lagi lah lena. Yang adik dia dah lena lah, yang si Yana ni belum lagi lah lena, sambil-sambil main phone lagi lah pada masa tu. Tu yang dia ternampak kakak dia tiba-tiba bangun duduk macam tu. Dah macam gaya macam pocong daripada baring terus duduk macam tu. So si Yana ni yang terkejut, memang dia automatik terus terduduk dan tengoklah kakak dia. Kenapa kakak aku ni macam tu? Yang kakak dia ni kat dalam bilik, korang tahu dia buat apa? Dia boleh duduk diam macam tu dan dia tenung balik dekat arah Yana. Dan memang nampak yang muka kakak dia ni lain sangat. Memang muka tu muka kakak dia, muka tu tak berubah pun, tetapi riak muka kakak dia tu, si Yana kata memang sangat-sangat menyeramkan. Scary gila pada masa tu. Korang bayangkanlah, jam pada masa tu dah pukul 2 lebih, dekat pukul 3, dan kakak dia boleh bangun dalam gaya yang macam tu, dan dia tenung je adik dia macam tu. Kalau korang tak seram ke? Walaupun tu kakak kita kan. So si Yana ni dah sebabkan dia rasa macam seram, dia pun jerit lah panggil mak dengan ayah dia yang memang dah tidur dari tadi. Terus panggil, dan mak ayah dia keluar. Bila tengok kakak dia memang tak cakap apa-apa. Kakak dia hanya diam, duduk macam tu sambil kaki straight macam tu. Dan kakak dia hanya perhatikan mak dengan ayah dia. Walaupun mak dia tanyalah ni, kakak kenapa ni kakak? Kakak dia tak bagi respon. Kakak dia diam je, tengok je. Muka dalam keadaan marah tu, dalam keadaan marah muka dia tu, tengok je. So bila diorang dia dah mula rasa tak sedap hati, diorang dah tahu ada something yang tak kena, ayah dia dah mulalah baca-baca ayat suci Al-Quran kan. Dan bila ayah dia baca ayat suci Al-Quran,
memang kakak dia ada reaksi. Korang tahu, bila ayah dia start baca dia, kakak dia marah, dan yang paling menyeramkan bukan setakat marah tau, kakak dia mengilai. Mengilai. Bila kakak dia mengilai macam tu, ayah dia pun bukanlah seorang yang pandai untuk berubat-ubat macam tu. Walaupun bolehlah baca ayat-ayat suci kan. Jadi, ayah dia pun terpaksalah minta bantuan daripada ustaz dekat kawasan diorang tu lah. Dan Alhamdulillah, ustaz tu memang boleh membantu. Dan daripada senario perubatan pada masa tu, ustaz tu cakap apa tahu, yang kakak dia ni sebenarnya kena rasuk dengan Pontianak. Yang ini dia pun tak tahulah, Yana pun tak tahulah, Allahu alam lah sama ada betul-betul memang kena rasuk dengan Pontianak ataupun tidak. Tapi Yana kata dia ingat lagi sewaktu ayah dia bacakan ayat suci tadi tu, kakak dia boleh mengilai, dan bunyi hilaian tu Yana kata sampai sekarang memang trauma gila bila dengar. So itu perkongsian pertama daripada Yana dan berlaku kepada kakak dia. Cerita yang kedua ni merupakan sebuah perkongsian ringkas daripada Nancy, dan kejadian berlaku sewaktu dia hamil anak dia yang sulung. Pada masa ni usia kandungan dia baru 5 ke 6 bulan macam tu, dan dia pulang ke kampung dia lah bersama dengan suami dia. So mak dia ni memang ada tanaman. Okey, biasalah orang kampung kan, diorang mesti akan ada juga tanaman-tanaman yang diorang usahakan. Dan antara tanaman yang mak dia usahakan adalah pokok pisang. Dan pokok pisang tu, okey, memang betul-betul berada dekat belakang rumah. Orang kampung punya rumah kan biasanya memang ada tanah lapang kan, dan naik rumah mesti ada usaha tanaman, dan pokok pisang tu memang kedudukan dia dekat belakang rumah lah. Jadi Nancy kata malam tu dia dah tidur lah sebenarnya, dan masa tu sekitar jam 1 pagi macam tu, Nancy ni dia tersedar disebabkan dia dengar bunyi bising. Bunyi pertama yang dia dengar pada masa tu adalah bunyi itik. Okey, dia dengar bunyi itik. Sebenarnya rasa macam pelik sebab kawasan kampung dia tu ataupun kawasan rumah mak dia tu tak ada orang yang bela itik. Ayam ada, itik memang tak ada. So selama ni kalau dia duduk kat kampung pun dia kata memang tak pernah pula dengar bunyi itik kan. Dan malam tu dia rasa macam pelik sangat sebab sekitar pukul 1 pagi dia tersedar sebab dia dengar bunyi itik. Jadi disebabkan dia dengar bunyi itik yang memang agak bising, dia macam bangun lah, macam pelik lah kenapa ada bunyi itik pula, tak pernah-pernah pun selama ni ada bunyi itik kan. Suami dia yang dekat sebelah dia tu memang lena sangat, lena yang teramat sangat, dan tidak sedarkan diri. Macam seolah-olah bunyi tu dia seorang je dengar. Okey, suasana rumah dia memang sunyi lah sebab dia tak nampak pula ada orang bangun ke ataupun ada orang yang belum tidur ke apa. So bila dia dengar bunyi itik tu, memang bunyi tu agak kuat. Dia kata susah juga dia nak tidur pada masa tu, dan membuatkan dia terfikir-fikir kenapa pula rumah dia ada bunyi itik macam tu. Jadi dalam dok dia macam fokus lah nak dengar bunyi itik tu. Bila dia macam fokus macam tu, dia kata dia dengar balik betul-betul bunyi yang dia dengar, bunyi itik yang dia dengar tu macam bertukar menjadi macam bunyi hilaian. Betul. Dia kata macam daripada bunyi itik dia dengar, dan bila dia nak fokus bunyi itik ni dekat mana, dia kata dia dengar bunyi tu berubah menjadi bunyi hilaian. Hilaian ponti. So bunyi tu dia kata memang nyaring. Nyaring, tapi makin lama makin sayup kedengaran. Memang pada masa ni suami dia pun tak bangun dan tak sedar. Suami dia bukanlah sejenis orang yang tidur mati. Sebab Nancy kata suami dia memang jenis yang kalau ada bunyi ke ada apa, suami dia memang akan senang bangun. Tapi malam tu, lepas saja dia dengar bunyi itik dan diteruskan dengan bunyi hilaian, dia macam seolah-olah yang mendengar bunyi tersebut hanyalah Nancy seorang. So Nancy macam dalam hati dia berdebar-debar juga lah kan. Kenapa aku seorang ni yang dengar? Kenapa aku seorang yang dengar kan? Rumah memang gelap lah. Tapi daripada kegelapan rumah tu, dia punya langsir dia tak tutup. Maksudnya dia tak tarik lah langsir tu, dia biar terbuka, hanya tingkap saja yang ditutup. Dan tingkap tu tingkap biasa, cermin biasa yang macam boleh naik turun tu kan. Dan cahaya yang ada pada masa tu hanyalah cahaya lampu bulan yang masuk kat dalam bilik dia. Lampu lain semua memang dah tutup, jadi dia hanya boleh nampak yang cahaya bulan tu sajalah. Jadi kegelapan bilik dia hanya disinari oleh lampu bulan. Bukan lampu bulan, daripada cahaya bulan. Okay, sorry. Jadi pada masa tu bila dia dah dengar bunyi hilaian tu, makin lama makin
makin orang kata makin sayup-sayup kedengaran, dia dah rasa bersyukur lah sebab kemungkinan besar bunyi tu macam ataupun benda tu hanya lalu ke apa, dan dalam hati dia pada masa tu memang dia kata dia dah berdoa lah, dah macam-macam lah doa yang dia baca, memang harap sangat tak ada apa-apa yang berlaku pada masa tu, dan Alhamdulillah dia kata memang bunyi hilayan tu dah tak kedengaran ke apa kan. Tapi pada masa tu jugalah dia baru tersedar yang malam tu suasana memang sangatlah sunyi. Okey, korang tahu kan suasana kampung macam mana? Korang boleh dengar bunyi cengkerik, korang boleh dengar bunyi binatang yang halus-halus kan? Tapi malam tu dia kata suasana memang sangat-sangat sunyi. Dia tak dengar langsung pun bunyi cengkerik. Okey, bunyi cengkerik ke apa pun memang dia tak dengar langsung. So yang si Nancy ni pun dah rasa macam orang kata dah dekat atas katil walaupun baring sebelah husband dia, bulu roma dia memang dah meremang sebab dia baru perasan yang malam tu sunyi dan dia boleh dengar bunyi hilayan tu kan. So disebabkan si Nancy ni pula pada masa tu kan dia nampaklah tingkap tu, okey, sebab dia baring memanglah dia tak baring dekat dengan tingkap tu, tapi dia nampak tingkap tu, jadi dia membuatkan dia rasa macam seram lah, tak boleh aku nak tutup tingkap tu. Aku takut nanti kan kat tingkap ada benda menjelma. Dia fikir macam tu pada masa tu lah. So dia pun bangunlah daripada katil dengan perut dia yang besar tu. Dia bangun daripada katil, terkedik-kedik dia jalan pergi kat tingkap nak tarik langsir, nak tutup langsir. Niat dia hanya nak tutup langsir. Tapi apa yang dia buat pada masa tu sebenarnya adalah satu perbuatan yang salah. Kenapa? Disebabkan dia pergi dekat tingkap tu, dia nak tarik langsir, dia secara tak sengaja ternampak dekat belakang rumah dia. Dekat belakang rumah dia kan ada pokok pisang. Dan kalau korang nak tahu, dekat sebalik pokok pisang tu, dia nampak kakak cantik sedang tengok dekat arah dia. Dia nampak Pontianak korang. Dia nampak Pontianak tengah tengok dekat arah dia daripada sebalik pokok pisang yang ada. Dan masa ni memang apa lagi, memang dah menjerit lah sebab muka yang dia nampak tu memang buruk yang teramat sangat. Dan yang hairannya, dia menjerit dekat situ, suara jeritan dia tak adalah macam terlampau kuat ke apa. Suami dia yang atas katil baring tu boleh sedar. Maksudnya daripada tadi bila dia dengar bunyi itik, bunyi hilayan tu, suami dia memang tak dengar sama sekali. Sebab bila dia tanya pun, bila suami dia tanya dia apa terjadi, dia bagi tahu pun suami dia kata memang tak dengar. Tapi dia kata alhamdulillah lah, benda tu hanya sekadar orang kata tunjuk muka. Tak adalah sampai masuk dalam rumah dan ganggu dia sebagainya. Sebab Nancy kata rumah kampung, orang dulu-dulu kalau buat rumah memang diorang akan pacakkan benda tajam-tajam lah, apalah kan, untuk elakkan daripada gangguan makhluk halus macam tu. Tapi Allahualam lah tentang benda tu. Cuma apa yang jelas pada masa tu, Nancy kata memang dia nampak kakak cantik tu mengintai dia daripada salah satu pokok pisang yang ada dekat belakang rumah dia. Cerita yang terakhir ni datangnya daripada Suraya dan kejadian berlaku sewaktu dia balik ke kampung. Semua cerita pun balik kampung kan. So macam ni, Suraya balik ke kampung bersama dengan suami dan anak dia, dan kejadian ni berlaku sekitar tahun 2000 macam tu. Anak dia baru saja berusia 7 tahun, anak lelaki, dan dia ada seorang saja anak lelaki lah pada masa tu. So dia sampai memang dah agak lewat, tapi anak si Suraya ni daripada dekat rumah dia tadi memang dia dah bising-bising cakap nak tengok ayam. So niat Suraya ni nak bawa anak dia tengok ayam esok. Tapi disebabkan anak dia ni memang boleh tahan jugalah perangai dia. Korang tahulah budak-budak ni kadang-kadang tak boleh nak dibawa berbincang. Anak dia duduk sebut nak tengok ayam juga. Jadi disebabkan Suraya ni pun dah penat, dia pun malas lah nak layan kerenah anak dia malam tu, takut anak dia tak nak tidur, anak dia sebut-sebut. Jadi dia pun bawakanlah juga anak dia tengok ayam dekat belakang rumah. Ada reban ayam, memang agak banyak juga sebenarnya reban ayam yang mak dia ada dekat belakang rumah. So dekat belakang rumah dia ni lampu memang tak ada, memang gelap. Yang ada hanyalah lampu dekat pintu belakang. Ngam-ngam dekat atas pintu tu ada satu lampu tu, itu sahajalah lampu yang ada. So dekat area reban ayam tu memang tak ada lampu dan memang gelap segelap-gelapnya. Lampu jalan pun memang tak ada lah, sebab tu memang kawasan hutan pun kalau nak diikutkan. Kawasan-kawasan kampung kan, korang faham lah macam mana. So berbekalkan lampu suluh dari telefon bimbit dia, si Suraya ni bawa lah anak dia pergi ke belakang tengok ayam. Pada masa ni
rumah tu adalah rumah mak mertua dia. Okey. Suami dia diorang sampai je dekat rumah mak mertua dia ni. Okey, suami dia drop Suraya dengan anak dia untuk masuk dalam dulu sebab suami dia nak pergi ambil mak dengan ayah dia dekat rumah abang dia. Rumah abang dia memang berdekatan dekat situ sebab mak dengan ayah dia pergi uruskan, adalah urusan dia pada masa tu kan. So dia kata dia drop sahaja Suraya dengan anak dia dalam rumah. Okey, yang memang diorang ada pun kunci. Dan suami dia tinggalkan dia untuk pergi ambil mak dan ayah dia di rumah abang dia. Okay. So si Suraya ni pun disebabkan suami dia tak ada. Okay, kalau mak ayah dia ada, mesti mak ayah dia pun akan membebel tak bagi tengok kan. Suami dia pun tak ada. Si Suraya ni pun macam tak apalah, aku bawa je lah anak aku sekejap pergi tengok ayam kat belakang tu. Okay, dengan apa orang kata macam di ataskan di dasar kebodohan sendirilah sebenarnya. Okay, Suraya kata. So dia pun pergilah bawa anak dia tengok dekat ayam dekat reban belakang rumah. So anak dia memang happy lah kan dapat tengok ayam tu, walaupun dia suluh pakai lampu handphone je. Lampu suluh handphone bukannya terang mana pun kan. So anak dia macam happy tengok ayam. Dia pun macam suluh. Sampailah tiba-tiba anak dia tanya dekat dia satu soalan. Mama, dalam reban ayam pun ada manusia tinggal Anak dia tanya dekat dia macam tu. Si Suraya ni dah pelik dah. Kenapa pula anak aku tanya dalam reban ayam ni ada manusia tinggal ke? Dia pun cakaplah dekat anak dia. Tak sayang, reban ayam ni untuk ayam. Ni kan rumah ayam. Kalau manusia tinggal dekat dalam rumah tu, dia tunjuklah ke arah rumah dia. So si anak dia ni, si anak ni cakap, tapi mama, dekat dalam reban ayam ni ada orang. Anak dia cakap macam tu. Si Suraya ni macam dah blur. Kenapa anak aku cakap dalam reban ayam ni ada orang? Dia masa ni dia tak fikir benda yang orang kata benda yang pelik, benda yang seram, tak. Dia tak fikir. Dia tak fikirlah budak tu nampak pontianak ke, hantu ke, pocong ke. Dia tak terfikir macam tu pun. So si Suraya ni pun apa yang dia buat, dia pergilah suluh dekat dalam reban ayam tu. Dia suluh, lepas satu-satu dia suluh, tunjuk kan macam tu, mana ada orang dek, macam tu dia cakap macam tu kan. Dan masa dia suluh ni, anak dia terus menangis. Anak dia cakap apa tau, Mama janganlah tunjuk muka dia, Mama, muka dia buruk, Mama, adik takut, Mama, janganlah, Mama. Anak dia terus menangis macam tu. Macam anak dia, bila dia suluh macam tu, barulah anak dia nampak muka dan anak dia rasa macam muka tu terlampau buruk. Mungkin awal-awal tadi dia suluh dekat bahagian bawah je, jadi budak tu hanya nampak mungkin kaki ke, ataupun nampak macam body fizikal manusia kan. Anak dia tak nampak muka. Tapi bila dia dah mula menyuluh macam tu, anak dia dah nampak muka, anak dia terus menangis. Sebab apa? Sebab budak tu nampak muka yang sangat buruk. So masa ni lah sebenarnya Suraya macam dah seram sejuk. Bila dia cakap macam tu, barulah Suraya terfikir, ya Allah, apalah anak aku nampak, adakah anak aku nampak hantu ke apa kan. Dan masa ni anak dia menangis yang teramat kuat ketakutan. Suraya terus dukung anak dia nak bawa masuk dekat dalam rumah. Dan masa ni sebenarnya belum sempat dia masuk, bapak mertua dia yang baru sampai tadi, mungkin bapak mertua dia dah sampai agak dalam 1-2 minit macam tu, sebab bapak mertua dia masa tu dah sampai dekat pintu belakang. Bila bapak mertua dia sampai kat pintu belakang, bapak mertua dia nampak si Suraya ni nak masuk dukung anak dia. Bapak mertua dia marah. Bapak mertua dia jekah dia, cakap, yang kau pergi bawa anak kau keluar malam-malam buta ni kenapa? Jadi kat belakang reban ayam tu sekarang dah pukul berapa? Bapak mertua dia ni marah ni. Lepas tu bapak dia cakap kat dia apa? Kau bagi salam, kau baca ayat kursi. Macam tu bapak dia cakap kat dia. So dia pun bagilah salam, dia baca ayat kursi, dia bagi salam. Lepas tu bapak dia cakap masuk. Lepas tu ayat bapak dia ni memang agak menyeramkan tau. Bapak dia cakap macam ni, yang manusia je masuk, yang bukan manusia jangan masuk. Bapak dia cakap macam tu tau. Bapak mertua dia cakap macam tu. So si anak Suraya ni memang masih lagi menangis-nangis. Bapak mertua dia bukanlah seorang yang garang. Bapak mertua dia marah tadi mungkin sebabkan ada something jugalah yang bapak mertua dia tahu, ataupun bapak mertua dia risaukan lah. So bila anak dia masih lagi menangis-nangis, bapak mertua dia ni ambil air masak. Bapak mertua dia bacakan doa semua dan bagi anak dia minum. Lepas anak dia minum, dia cuci ataupun usap kepala budak tu dengan air masak tu, barulah anak dia ni diam dan tenang lah. Dan pada masa ni sebenarnya bapak mertua dia cakap lah, sebenarnya dekat belakang rumah tu, dekat area reban ayam tu, bapak mertua dia kata memang dah
2-3 kali jugalah sebenarnya bapak mertua dia ternampak kelibat ponti dekat situ. Tapi dia kata tak adalah benda tu, macam tak adalah macam makan ayam dia ke apa, tak adalah. Cumanya dia kata adalah 2-3 kali bila dia keluar dekat belakang rumah tu, dia adalah ternampak benda yang sama. So mak dengan bapak dia cakap lah, so next time kalau dah pukul berapa-berapa, janganlah bawa anak keluar pergi belakang tu. Kemungkinan besar anak dia memang nampak pontianak dekat reban tu pada masa tu. Alright, itu saja perkongsian cerita kita untuk video kali ni. Korang dah dengar sampai habis, jangan lupa like, share dan komen. Komen apa saja yang korang ingin tambah baik. Dan yes, buat masa ni saya akan buat video yang macam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi on the next video. Kalau boleh nak minta korang stay tune dan stay safe. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye.